Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 19 November tahun 2022, rakyat Malaysia mengundi sempena PRU yang ke-15. Sambil kita tunggu keputusan akhir, apa kata kita hiburkan diri dengan tidak lain, tidak bukan Profesor Dr. Haris Ismail. Alang-alang sedang tunggu ni, bahkan mungkin ada yang sedang menunggu dengan berdebar-debar. Apa kata kita ceriakan suasana? Apa kata kita hiburkan suasana dengan react kepada tulisan ataupun posting Profesor Dr. Haris Ismail. Bukan ke tak baik kita ketawakan orang? Betul, tak baik kita ketawakan orang. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika ada orang yang mentertawakan dirinya sendiri, maka tak mengapa jika kita turut ketawa. Kan, kalau tidak kesian dia ketawa seorang-seorang pula nanti. Baik, yang saya akan react dalam video ini ialah posting. Bukan video ya, posting yang ini tulisan Dr. Haris Ismail sebagaimana yang ada di hadapan skrin anda ini. Posting ini Dr. Haris muatkan beberapa jam saja selepas saya muat naik video yang berjudul, sekejap, mana ni banyak sangat ni. Okey, video saya ini sambutan video Dr. Haris semakin menurun. Alhamdulillah. Video ini saya muat naik 4 hari lepas, setepatnya pada 15 November, lebih kurang pukul 10 pagi. Dan tengah hari itu lepas sembahyang Zuhur, saya perasan Dr. Haris sudah pun memuat naik posting ini. Dan dia telah edit beberapa kali lah. Beliau telah pun edit beberapa kali. Ini edisi yang terkini. Yang ini pada 19 November tahun 2022. Ayuh kita semak apa yang beliau tulis setelah diedit beberapa kali. Pertama, perenggan pertama. Nampaknya Kapten Hafiz Firdaus tidak dapat tidur malam hinggakan hari ini beliau explore channel YouTube ini, yakni channel Protagonist Insight, dan membuat kesimpulan bahawa views telah kurang pada channel PI. Lihat gambar 1. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila seorang itu dia hendak react kepada video yang lain, tetapi dia tidak pula react hujah berbalas hujah, dalil berbalas dalil, critical thinking berbalas critical thinking, tetapi sebaliknya dia masuk cerita peribadi seumpama ini, tidak dapat tidur malam, nampak sangat bahawa orang itu dia telah gagal untuk membalas hujah dengan hujah, dia gagal untuk membalas dalil dengan dalil, dia gagal untuk membuat react secara ilmiah. Maka kerana itulah dia masuk cerita-cerita peribadi. Padahal macam dia kata, lihat gambar nombor 1. Gambar yang dia sendiri tangkap layar dan letak di sini, dekat saluran radio sini, ada sendiri subtitle yang auto keluar daripada YouTube. Okey, hari ini 15 November pukul 9 pagi. Betul, saya memang buat video ini pukul 9 pagi. Memang saya cakap pukul 9 pagi. Bahkan saya ada adjust angle phone saya ni untuk lihat, untuk tunjukkan di laptop bottom right hand corner pukul 9 pagi. Okey, dia sendiri tunjuk 9 pagi. Jadi apakah hal yang saya kononnya tak boleh tidur? Saya bukannya buat video ini pukul 5 pagi ke 3 pagi ke 4 pagi kan? Kalau dia nak kata saya tak dapat tidur kerana sedang membuat research pada saat itu, sedang explore pada saat itu. Hello, Dr. Haris, engkau punya video kalau orang nak react, tak payah sampai macam tu, mudah saja. Paling-paling kurang setengah jam to prepare, just to make some notes, just to ready some link, and then dah boleh muat naik dah. Tak ada apa pun, tak ada kandungan ilmiah apa sangat pun ya. Tapi yang penting ya, anda sendiri telah muat naik gambar bahawa video ini saya cerita sendiri. Okey, hari ini 15 November pukul 9 pagi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, saya teringat ya, dalam hari raya tahun ni yang baru lepas tu, saya ada buat juga beberapa video yang mengkritik Dr. Haris pada hari-hari selepas 1 Syawal. Pada hari-hari selepas 1 Syawal ya. Lalu Dr. Haris dia balas balik.
Dia balas balik. Dia tak boleh jawab kritikan saya. Dia tak boleh jawab dalil dengan dalil. Dia tak boleh jawab hujah dengan hujah. Dia tak boleh jawab ilmu dengan ilmu. Sebaliknya dia kritik peribadi. Ni apa time hari raya buat video ni? Tak beraya ke? Raya macam mana ni? Kan nampak sangat bila dah masuk peribadi, seseorang itu tidak mampu untuk membalas secara ilmiah. Memang dia sudah pun nak sebut kantoi boleh, nak sebut koyak boleh. Okey, alang-alang di sini kan, kalau kita nak main permainan yang sama macam Dr. Haris ni, tidak dapat tidur malam kononnya. Okey, kita tengok video ini ya. Okey. Ini sekali lagi saluran YouTube Protagonist Insight. Video yang ini, video semakkan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah part 1. Part 1, okay, saya tak ada adjust apa-apa, saya tak ada buat apa-apa cosmetic changes ke touch up ke apa. Okay, saya akan mainkan video ini. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada kedua-dua mata Dr. Haris Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tak? Lebam semacam ni. Orang muda ni tau, dengan eye bag lah, tak apalah kot. Tapi nampak tak lebam semacam tu? Wabarakatuh dan selamat kembali. Nampak tak? Okay, kalau saya ni jenis orang yang macam Dr. Haris ni, sebab perkara ni saya notice daripada, saya perasan daripada saat pertama saya tonton video ini. Tapi saya kata ini hal peribadi Dr. Haris, tak payahlah kita nak sentuh, kan? Tapi saya pun kalau nak buat cerita, nak buat naratif macam Dr. Haris, boleh saja saya kata tengok Dr. Haris mata sampai macam ni, tak tidur malam sebab menyemak buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Dia tak tidur malam, dia semak-semak, akhirnya tak jumpa apa-apa. Lalu apa yang hanya dia mampu katakan atau yang dia mampu kritik ialah cara ataupun teknik susunan buku. Ataupun macam yang kita sedia maklum ya, bab pertama hanya ada satu hadis, padahal kata Dr. Haris patutnya ada 3 hadis. Okey. Kita ni matanya nampak nak saya zoom ke? Tak payah kan? Okey. Tapi saya tidak begitu ya. Okey, kita tak nak buat cerita yang macam itu tu. Okey. Jadi Dr. Haris tak payahlah okey sampai ke sini ni. Saya tidur lena saja, alhamdulillah. Video tu saya buat pukul 9 pagi. Saya mula duduk buat nota-nota sebab saya memang kalau nak buat video buat outline. Buat nota sikit, nota ringkas macam nak buat video ni pun ada nota juga. Okey, nota ringkas ni kira-kira setengah jam lah sebelum saya buat video itu. Itu saja. Baik, perenggan seterusnya. Padahal beliau tidak sedar. Okey, sementara itu tuan-tuan dan puan-puan, ini teknik penulisan apa yang sambil tulis tiba-tiba ada huruf besar. Okey, kalau Kapten Hafiz Firdaus huruf besar, okey tak apa, terima kasih. Okey, memulakan ayat huruf besar, betul. Tapi sambil-sambil tulis, tiba-tiba nampak tu, dan huruf besar, membuat kesimpulan K huruf besar. Okey, lepas tu tidak sedar S huruf besar. Okey, perasan tak? Di alam dunia D huruf besar. Walaupun begitu, as usual. Okey, yang ni dia huruf besar semuanya, dia nak memberi penekanan, emphasis. Okey, faham? Nama, okey, naratif huruf besar. U huruf besar. Ini teknik penulisan apa ya? Boleh boleh kasih siapa memberi pencerahan kepada saya? Ada teknik penulisan yang baharu yang saya tak tahu ke? Okey. Baik, perenggan kedua. Padahal beliau tidak sedar bahawa video-video yang Dr. Haris Ismail publish sejak 2 minggu ini juga agak kurang atas kesibukan dalam aktiviti di dunia alam sebenar ini. Maklum, musim PRU. Okey, wahai Profesor Dr. Haris Ismail, since when did I talk about the number of videos that you uploaded the last 2 weeks? Wahai Profesor Dr. Haris Ismail, sejak bila saya membicarakan tentang jumlah video yang anda muat naik dalam 2 minggu yang lepas ini? Saya hanya fokus bagaimana gambar yang anda sendiri tangkap layar dan letak di sini. Saya hanya fokus kepada 3 video ini. Okey. Nampak tu dalam video saya kan? Dalam 3 video ni saja yang saya fokus. Okay, so you yourself uploaded a picture with these 3 video
And what I did, apa yang saya lakukan, hanya membandingkan jumlah view antara video Dr. Haris, video saya macam saya katakan. Ini dah 22 jam, baru 2.3 ribu view. Video saya 17 jam, sudah sekian-sekian view. Video ini dah 7 hari lepas, baru 4.6 view. Video saya 3 hari lepas, sudah sekian-sekian view. Yang ini 6 hari. Saya hanya bandingkan 3 video ini, dan sememangnya pun bila saya buat video tersebut, saya zoom kepada 3 video ni saja. Saya tak ada bincang tentang video-video lain pun. Okay, so I am not talking about the number of videos that you uploaded the last 2 weeks, nor was I talking about the number of views for the last 2 weeks. What I was talking about is the specific number of view for each video that you uploaded to criticize my book. It is as simple as that. Yang kau pergi pusing sampai ke 2 minggu lepas ni, apa cerita? Kan? Okay, saya hanya fokus. Tadi saya cakap Inggeris, boleh faham? Saya tak langsung berbicara tentang jumlah video yang Dr. Haris muat naik sejak 2 minggu dah lepas. Dan saya juga tidak berbicara tentang jumlah tontonan bagi 2 minggu yang lepas. Apa yang saya bicara secara khusus ialah 3 video, bahagian 1, bahagian kedua, bahagian ketiga yang Dr. Haris muat naik untuk mengkritik buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Dan saya bandingkannya dengan jumlah view bagi video saya. Okay, so ini kita kata koyak rabak kan. Itu yang saya kata tadi, sedikit hiburan. Dia sendiri upload gambar, dia sendiri ada pukul 9 pagi, dia tak perasan. Dia sendiri tak nampak saya hanya fokus pada 3 video. Ini yang saya kata, bila orang tu buat lawak kepada diri dia sendiri, dia mentertawakan dirinya sendiri. Tak apa kalau kita pun ketawa. Okey. Walaupun begitu, menurut YouTube, traction video tersebut adalah as usual, berdasarkan average number of videos. I am not talking about average number of videos. Captain tak akan faham bab lain selain kapal terbang. Alahai, senang saja tuan-tuan. Kalau ada saluran YouTube sendiri, pergi ke channel content, lepas tu pergi ke analytics. Okay, ada overview. Macam saya punya the last 28 days. Okay, Alhamdulillah subscribers, yang ni as usual. Okay, sebab kalau tuan-tuan perasan video-video saya tak pernah, seingat saya lah, saya tak pernah pun ajak orang untuk subscribe. Siapa nak boleh subscribe, saya tak nak. Siapa tak nak, tak apa kan. Tak payah kita nak suruh-suruh. Dan kerana itu jugalah, orang yang tonton 63% bukan subscriber. Yang subscriber mewakili 36%. Okay, sebab setakat yang saya ingat, dalam rangka saya membuat video-video, saya tak pernah ajak orang subscribe. Tak pernah ajak orang tekan loceng. Siapa nak subscribe, subscribe lah kan. Siapa tak nak lah kan. Buat muka ni. So, dia nak kata apa? Captain tak akan faham bab lain selain kapal terbang. Tengok tu. Okay. Siapa yang tak faham sebenarnya. Okay. Namun, seterusnya kita baca. Namun, seperti biasa, Captain Hafiz sering membina naratif sendiri dengan minda sendiri dan membuat ulasan untuk menarik kepercayaan orang ramai terhadap beliau walaupun beliau menipu. Okey, sekarang ni naratif, jalan cerita. Siapa yang buat naratif sendiri? Siapa yang buat jalan cerita sendiri? Siapa yang buat naratif sendiri bahawa saya tidak dapat tidur malam, padahal dia sendiri yang buat video dengan mata macam tu. Okey, siapa yang kata saya ni sedang menyemak video dia yang 2 minggu yang lepas, jumlah video apa semua, padahal dia sendiri yang tangkap layar dan muat naik gambar di mana saya hanya fokus kepada jumlah video, jumlah tontonan bagi setiap video. Total number of view for each video. I am not talking about the total number of videos, nor was I talking about the total number of view for the last 2 weeks. Siapa yang buat cerita yang kononnya saya tak akan faham, padahal benda ini mudah saja ya, yang kemudian kita boleh adjust lah. Nak 7 hari, 28, 90, okay, apa semua tu kan. Kita boleh adjust dekat sini sahaja. Jadi tuan-tuan puan, siapa yang membuat naratif sendiri untuk menarik kepercayaan dan walaupun menipu. Sekarang ni siapa yang menipu ya? Terbukti jelas sebagaimana matahari di siang hari tidak ada awan. Okey, siapa yang membuat jalan cerita sendiri? Ayo kita baca seterusnya.
tanpa beliau sedari bahawa video beliau yang berdurasi lebih 1 jam itu hanya akan membuatkan penonton yang sama menonton video itu sebanyak 2-3 kali untuk dihabiskan. Yang bermaksud views yang dilihat sebagai beberapa ribu itu bolehlah dibahagi sebanyak 2 atau 3 dalam kurungan. Setiap kali view walau oleh video yang sama akan dikira sebagai 1 view. Okey, wahai Profesor Dr. Haris Ismail, anda ada bukti untuk menunjukkan bahawa video saya itu daripada seorang penonton yang sama ada view beberapa kali. Anda akan kata tak boleh sampaikan pendapat peribadi kan? Ini pendapat peribadi unless you are able to give proof from this analytics or somewhere inside YouTube. Okay, you can show it to me, you can show it to all your audience. Okay, that for that particular video, one individual watch it 2 or 3 times. Ada bukti ke? Tak ada. Kalau tak ada bukti, okay, ini adalah pendapat peribadi. Kalau pendapat peribadi, kita ingat kita buat apa? Kita ambil pen merah, kita pangkah. Betul atau tidak? Okey, sekarang ini kita guna kriteria yang telah di set sendiri oleh Dr. Haris. Pendapat peribadi terus cancel. Kena bagi rujukan. Mana rujukan? Mana bukti bahawa perkara ni berlaku? Tak ada bukti kan? Pendapat peribadi. Okey, ambil pena, kita boleh cancel lah sahaja pendapat peribadi. Okey, perenggan seterusnya. Nampak ya? Sendiri sangkut kepada syarat, kepada kriteria yang dia sendiri set ya. Okey. Kedua, beliau yang ini saya masih, nampak tu huruf besar, tidak menjawab video part 3 DHI berkenaan buku tersebut. B huruf besar. Kalau ini ya, cara penulisan yang baru, maknanya saya ni dah ketinggalan lah kan. Ada cara penulisan yang baru. Namun beliau telah menjawab part 2 dengan mengatakan kalam Imam Syafi'i yang beliau ubah turutan itu adalah sebenarnya dari kata-kata Imam Abu Syamah. Okey, yang ini ni menarik perhatian saya sebab okey di sini kata-kata Imam Abu Syamah ya. Alright. Dalam tulisan asal Dr. Haris Ismail, dalam tulisan asal yang saya telah pun tangkap layar, okey, ini 1 hour ya, 1 hour selepas dia upload. Okey, sama. Okey, kat bawah sini. Okey, uturutan itu adalah sebenarnya dari kata-kata Imam Syambas. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa ya Imam Syambas? Pernah dengar ke? Siapakah Imam Syambas? Okeylah, kita memaksa diri untuk berbaik sangka bahawa Dr. Haris typo error. Tapi kalau typo error pun, macam mana nama Imam Abu Syamah boleh jadi Syambas? Nampak tak ni? S-Y-A-M-B-A-Z. Syambas ni macam mana? Kan, sebab okeylah, dia nak sebut Abu Syamah, tapi katakanlah typo error jadi Abu S-Y-A je, dia je S-H-A. Okey, acceptable. S-Y-A-M-A-H, dia sebut S-Y-A-M-A saja ke, Syamah saja ke. Tapi Abu Syamah boleh tersilap menjadi Syambas. Abu pun dah hilang, jadi Syambas. Kat sini ni ya. Syambas ni ada mana-mana ulama tak yang nama Imam Syambas? Kan, yang dia boleh tersasul ke sana? Tak ada, saya tahu saya. Okey, kalau dia tertypo error, macam mana Abu Syamah boleh jadi Syambas? Kemudian dikatakan Imam Syambas ini guru Imam Nawawi. Okey, Imam Nawawi, kalau kita semak biografi Imam Nawawi, tak ada pun guru nama Syambas. So, adakah kita nak buat cerita kita ikut style? Adakah kita nak ikut style Dr. Haris? Berlaku saja kesilapan macam ni, kita terus tuduh sebagai penipuan? Okey, takkan kita tak begitu kan? So, mana mari Syambas ni? Ini tanja gelojoh sangat. Gelojoh sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Haris ni, dia seorang yang cannot withstand pressure. Dia tak boleh tahan tekanan. Kita dapat menganalisa daripada video-video dia. Sebagai contoh, video-video saya, beberapa video yang saya muat naik untuk kritik video-video Dr. Haris pada hari-hari selepas 1 Syawal, Dr. Haris dia balas balik. Dia duduk dalam kereta bergetar-getar tau. Saya duduk tengok video tu, saya tengok background Dr. Haris ni, dia duduk drive, dia duduk memandu off-road ke,
bawa pickup truck yang suspension boyong ke tak. Dia kereta dia steady saja, background steady saja, tapi dia pegang tangan bergetar-getar. Begitulah dia punya panic, dia punya under pressure kan. Sama lah juga kat sini pun dia punya panic under pressure. 1 hour, okay, ataupun a few hours I uploaded my video, terus dia buat naik ni. Alright, dengan macam-macam yang kita telah kritik tadi, sampai-sampai keluar Imam Syambas. Okay, so tak tahulah. Okay. Tapi yang saya pasti, yang saya boleh katakan secara pasti, saya yakin seyakin-yakinnya, apabila Dr. Haris membaca buku saya ini, inilah kali pertama sepanjang hidup dia di planet bumi ini, dia mendengar seorang tokoh, seorang imam, nama dia Abu Syamah. Sebab tu nama dia tak register dalam kepala dia. Bila tak register, bila dia nak terus type, tu yang apa nama, lebih kurang lah Imam Syambas. Kan? Dan bila dia tak tahu Imam Abu Syamah, dia lagilah tak kenal kitab Imam Abu Syamah yang khusus dalam topik bid'ah. Okey, Al-Hawadis, okey, yang saya rujuk itu. Okey, confirm. Bila dia tak tahu, sebab itulah dia kata apa yang saya tulis dalam buku ni pendapat peribadi. Padahal buku Imam Abu Syamah tersebut adalah buku yang mesti dikaji oleh sesiapa yang mahu mengkaji tentang bid'ah. Okey, oleh Imam Abu Syamah, ada kitab Al-Iqtisam, ada kitab okey, macam tokoh-tokoh lain, Al-Barbahari, Al-Lalikai, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah. Dia mungkin pernah dengar, tapi kalau nak kata dah pernah baca kitab tu, lagilah tak pernah. Kalau dah tak pernah, As-Sabuni katakan, manalah dia nak tahu benda-benda berkaitan sunnah bid'ah. Sebab tu bila dia baca buku saya, dia kata pendapat peribadi. Dia sendiri tak pernah tahu kitab itu, ataupun pengarang-pengarangnya. Okey, dan okey, ini yang saya tangkap layar. Kemudiannya adalah anak-anak murid dia. Kalau gurunya bertingkat-tingkat, Imam Syambas, okey, kita tengok anak murid dia. Seorang ni yang namanya Ibnu Yusuf. Ibnu Yusuf ni kerap juga duk komen dekat saluran YouTube saya. Dia ini anak murid top lah kiranya kepada Dr. Haris Ismail. Dia sentiasa menyokong. Tengok apa dia kata. Ini 48 minit setelah saya muat naik video ni ya. Okey, jadi Kata Hafiz pusing apa lagi? Tak malu ke dalam buku 90 pelajaran bid'ah kamu sendiri yang tulis berdasarkan kriteria yang disebut oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa tiba-tiba dalam video ini kamu petik kata-kata Imam Syambas? Wahai Ibnu Yusuf, Imam Syambas ni siapa? Kamu copy and paste saja ke daripada apa yang Tok Guru kamu tulis? Kamu tak boleh semak apa Tok Guru kamu tulis. Kamu tak boleh tabayun langsung. Sampai Syambas ni pun, okey, engkau pun tulis Syambas saja. Lepas tu sudahlah membodohkan pengikut kamu. Sebenarnya siapa yang bodoh? Okey, ini bila saya baru muat ni lah. Okey. Lepas itu, sama juga Ibnu Yusuf 4 days ago. Dia tak, okey. Maksud saya nak sampaikan di sini, Dr. Haris, dia telah tukar pada Ibnu Syamah. Dia perasan kata-katanya itu salah. Tapi anak murid dia tak perasan tau. Anak murid dia masih lagi dengan Imam Syambas. Wahai Ibnu Yusuf, siapa Imam Syambas? Tok Guru Hang yang bertingkat-tingkat tu dah tukar dah. Hang tak tukar lagi pun. Lepas tu siap ada orang tolong betulkan. Bukan Imam Syambas, tapi Abu Syamah. Ada dia nak layan? Tak ada dia nak layan. Kata-kata Imam Syafi'i itu diriwayatkan oleh Al-Bahaqi dan Abu Syamah. Ini orang bijak tulis ni. Okey, nanti saya tunjuk kenapa ya. Nampak ya? Sebab tu dia buat salah, tapi dia senyap-senyap tukar. Dia tak nak buat satu asterisk ke satu nota tambahan pembetulan. Sebelum ini saya sebut Imam Syambas, tetapi yang betul adalah Imam Abu Syamah. Dia tak nak sebut begitu. Sehingga kan anak murid dia pun, para penyokong saluran YouTube ni pun tak tahu. Berbeza ya kalau video-video saya, memang saya pernah ada buat silap, sebut salah ke, baca ayat Quran baris salah ke, saya akan masukkan pembetulan. Saya sebut dulu pembetulan. Baik dalam video itu sendiri ataupun dalam kotak description. Pembetulan. Dalam minit sekian-sekian, saya sebut. Jadi orang dapat kenal pasti pembetulan. Dr. Haris Ismail, dia tak buat begitu. Dia senyap-senyap tukar. Bila dia senyap-senyap tukar, di sini dah betul lah. Tapi anak murid dia, penyokong dia, nak kata penjilat pun boleh, masih sama lagi ya. Okay, 4 days ago, dia tak tukar. Orang dah betulkan pun. Maknanya, ni, one day after he posted, ada orang dah betulkan.
Tapi dia tak nak betulkan lagi ya. Right. Okey. Baik, itu tentang Imam Syambas. Alright, memang kita kata happening betul lah Dr. Haris ni. Okey, Imam Syambas. Alright. Seterusnya, kita balik ke sini ya. Okey. Yang diubah itu adalah sebenarnya dari kata-kata Abu Syamah. Apa yang cuba dikatakan sini? Keduanya, beliau, yakni saya, masih tidak jawab. Namun, saya hanya menjawab part tu dengan mengatakan kalam Imam Asy-Syafi'i yang beliau ubah itu adalah sebenarnya kata-kata Imam Abu Syamah. Di sini yang saya maksudkan sebagai buta huruf dalam bahasa Arab. Okey, saya mainkan balik video yang saya upload tu. Tuan-tuan puan-puan dengar ya. Saya mainkan balik. Ini video yang sama ni lah. Menjawab fitnah Dr. Haris. Okey. Okey, ijma'an au asaron, bukan saya yang ubah. Saya hanya copy and paste daripada kitab yang menjadi rujukan saya, yang ini Al-Ba'isi ala Inkaril Bidai wal Hawadis, di mana dalam kitab ini sendiri disebut ijma' dahulu baru asar. Okey, saya highlight ni kan. Okey. Al-Ba'isi ala Inkaril Bidai wal Hawadis, karya Imam Abu Syamah. Lalu saya highlight di sini. Ijma' dulu baru asar. Okey. Lalu Dr. Haris berkata, ini kata-kata Abu Syamah. Alo bro, kau tak nampak ke atas ni? Wa qala ar-Rabi'. Rabi' ni anak murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan. Qala asy-Syafi'i. Rabi' ataupun Syafi'i ni, ini bukan calon pilihan raya bro. Ini Imam Syafi'i lah ni. Qala Syafi'i, ini Imam Syafi'i. Memang buku ini ditulis oleh Imam Abu Syamah. Betul. Tetapi di sini beliau sedang menukil kata-kata Imam Asy-Syafi'i. So ini bukan kata-kata Imam Abu Syamah. Ini adalah kata-kata Asy-Syafi'i ni. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Okey. Tengok perenggan seterusnya. Qultu. Ini baru kata-kata Imam Abu Syamah. Qultu, aku berkata, wa inna makana kazalika li'anna nabiyyi. Okey, ini baru kata-kata Imam Abu Syamah. Yang ini ni, yang saya highlight ini ialah kata-kata yang dinukil oleh Imam Abu Syamah daripada Imam Asy-Syafi'i. Kau tak nampak ke ni Asy-Syafi'i? Kau tak nampak kan ni Rabi'? Rabi' ni anak murid Syafi'i yang menukil kata-kata Imam Syafi'i tersebut. Okey, dan dengan tertib ijma' dulu baru asar. Okey, ini yang saya kata butuh huruf tu. Dia, kau tak perasan ke ni? Kan? Aduhai lahai. Kata sekolah agama, sekolah apa? Al-Mansur di Penang kan? Sekolah agama Al-Mansur di Penang. Saya pula dikritiknya sebagai sekolah Kristian, sekolah St. John. Memang sekolah St. John pun. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana budak sekolah St. John boleh baca kitab dan boleh bezakan ini kalam Asy-Syafi'i dan kultu di sini baru kalam Imam Abu Syamah. Serius bro. Okey, ketawa pula tak baik ketawa kan. Ini yang saya masukkan sebagai buta huruf yang saya kata tadi ya. Syafi'i ada di situ. Okey. Jadi tuan-tuan sila tonton video saya ni, ada sila jelaskan. Tak silap saya beberapa minit kemudian saya siap highlight Syafi'i di sini. Ini bukan calon pilihan raya. Okey, ada siapa-siapa nama ke tak ada. Ini Imam Syafi'i lah ni. Kau ingat siapa ni? Wahai Dr. Haris. Okey. Alright. Mana kita tadi ya? Baik, ke sini. Kembali ya. Bukan kata-kata Imam Syamah. Itu adalah kata-kata Imam Syafi'i. Lihat. Okay. Seterusnya, kita lihat gambar kedua. Sudah secara jelas beliau menulis kriteria yang disebut oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, maaf. Kemudian ditulis di nota kaki muka surat. Okey, page 361 sebagai dikeluarkan dari kitab Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Okey, tuan-tuan baca ni ya. Ini dah edit banyak kali tau. Okey, dah edit banyak kali. Yang pertama beliau tulis screenshot yang saya tangkap layar. Okey. Nota kaki dikeluarkan kalam dari kitab Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Okey, kemudian dia dah edit dia tahu. Nampak dah ni? Dikeluarkan kalam. Kita sama maklum ya. Dr. Haris dia belajar tafsir hadis. Dia tak belajar takhrij hadis. Jadi dia tak tahu nak sebut. Okey, tafsir hadis. Tafsir hadis tu pun lawak lah juga kan. Okey, dia tak belajar takhrij hadis. Dia tak belajar. Okey, dikeluarkan kalam dari kitab Al-Baihaqi
dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Okey. Kat sini pula dia dah edit dah tau. Dikeluarkan dari kitab Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Wahai Profesor Dr. Haris Ismail, wahai individu yang memuji dirinya sebagai ahli akademik, sebagai seorang ahli yang dalam bidang ini, sebagai orang yang dalam guru-guru. Kitab ni ini Manaqib Asy-Syafi'i, tajuk kitab. Al-Baihaqi nama orang. Cara betul sebut dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul Manaqib Asy-Syafi'i. Ataupun kalau tak nak sebut kitab tak apa, sebab orang maklum Manaqib Asy-Syafi'i ni judul kitab Al-Baihaqi, jadi dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Apa benda yang kau tulis dikeluarkan dari kitab Al-Baihaqi, okey, dalam Manaqib Syafi'i? Kalau ia pun tak belajar takhrij hadis, tapi I'm speechless lah. Okey, ini ahli akademik, tahu tak? Ahli akademik, orang yang ahli dalam bidang ini, yang berguru kan. Dia nak tulis ini pun dia dah edit tau. Yang mula-mula dulu tu lagi huru hara. Yang mula-mula dulu dikeluarkan kalam dari kitab Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, lagi huru hara. Okey. Alright, tak apa, dia tak belajar takhrij hadis, dia belajar tafsir hadis. Tapi banyak tafsir hadis pun dia kong juga. Alright, tapi tak apa. Sebagai nota kaki ya. Okey, kemudian dia kata lihat gambar kedua ya. Okey, gambar kedua. Okey. Gambar kedua. Alright. Ya, boleh jalan tak ni? Sini. Gambar kedua ya. Okey, gambar kedua ini ialah di muka surat 373 buku saya. Alright, yang ini ya. So yang ini edisi Microsoft Word, samalah juga edisi sama 13 Julai. Yang ini ya. Okey, ada saya bagi nota kaki. Ia daripada kitab Imam Al-Baihaqi. Tak ada kan? Tak ada. Mana saya bagi nota kaki? Yang dia sebut nota kaki tu muka surat 361. Kita sekarang di muka surat 373. Tak ada nota kaki ya. Jangan kelentong ya Dr. Haris, jangan kelentong. Okey. Jadi tuan-tuan nampak dalam video asal menjawab fitnah tu, saya suruh spot the difference. Okey, cuba bezakan kan. Okey, tak apalah. Memandangkan Dr. Haris dia buta huruf, dia butuh huruf bahasa Arab. Ayuh saya tunjukkan ya. Kita pergi ke muka surat 361. Okey. Okey, saya copy and paste ya, saya copy and paste. Okey, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang ni tak apa, saya copy and paste. Saya copy dulu. Okey, copy. Kemudian saya ke muka surat 373. Okey. Saya paste ya. Okey. So yang pertama ni adalah yang daripada tulisan asal buku yang asal dalam buku saya muka surat 737. Ini saya copy and paste dari muka surat 361. Yang ini ni ialah daripada Manaqib Asy-Syafi'i dan juga Al-Madkhal ila As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Saya kata nampak tak barisnya tu berbeza? Okey, nampak tak? Sini tak ada baris, yang ini ada baris. Okey, tiba-tiba sini ada baris, sini tak ada baris. Sini pula barisnya berbeza. Nampak tak? Dorban. Sini dirbani, sini nun tak ada baris. Nampak? Saya kata spot the difference kan? Okey, sini ada baris. Tiba-tiba mim ada baris atas. Sini ada baris semuanya. So, kenapa beza-bezanya ni? Okey, bukan setakat itu ya. Cuba tengok di sini. Okey, alif, lam, ba, dal, ain, ta, marbutah. Sini alif ni tak ada. La, ba, dal, ain, ta, marbutah je. Kenapa hilang? Kalau Dr. Haris itu, dia celik bahasa Arab dan kita tahu dia ni apa-apa kesilapan teknikal pun dia akan besar-besarkan. Dia sendiri akan highlight ni awal-awal tapi dia tak highlight. Kenapa? Dia buta huruf. Okey? Alright, tak apa. So, kenapa berlaku perbezaan ini? Kalau betul saya ambil daripada muka surat 361 dan saya paste dekat sini, alright? Kenapa saya buang pula barisnya? Kenapa saya letak pula baris yang berbeza? Kenapa ada huruf pun saya hilangkan? Okey, sebab bila kita nak tulis ni, kita sama ada boleh guna Arabic keyboard
Okay, kita boleh guna yang ini atau copy and paste. Sebab tu dalam video asal menjawab fitnah Dr. Haris tu saya kata, ini bagi orang ahli akademik, bagi orang yang celik bahasa Arab, bagi orang yang memang arif dalam bidang tulisan, dia tahu ini yang sini ni dalam bab mengkaji maulid, sambutan maulid Nabi, bukanlah saya ambil dari muka surat 361, tetapi saya copy and paste daripada rujukan yang lain. Apakah rujukan itu? Kita sedang bincang tentang Abu Syamah kan? Okey, jom kita pergi ke Maktabah Syamilah. Okey, kita ya Al-Ba'isi ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis, muka surat 23. Okey, qala Syafi'i. Okey, kat sini. Okey, copy. Okey. Sekejap je, saya paste ni pula. Okey. Nampak tak kesamaannya tu? Nampak tak kesamaannya tu? Nampak tak? Baris atas, baris atas. Kalau yang daripada muka surat daripada Manaqib Asy-Syafi'i, dia baris bawah. Okey? Nampak tak kesamaannya tu? Jadi orang yang dia, kita kata tajam, dia akan nampak yang ini ni dia tak copy and paste. Yang ini ni dia tak copy and paste daripada muka surat 361, tapi dia copy and paste from somewhere else. Mana somewhere else tu ya? Oh, dia sedang bincang tentang Abu Syamah. Mesti daripada kitab Abu Syamah. Dan bila kita buka kitab Abu Syamah, memang begitu pun. Okey, memang begitu pun. Nampak baris atas ni kan? Okey, nampak? Ada alif lam kan? Okey. Kalau daripada madkhal, kejap saja buka. Manaqib, madkhal. Tak boleh nak zoom pula. Okey, kecil ni ya. Okey, nampak tu ada barisnya kan? Okey, tuan-tuan boleh zoom dekat YouTube app sendiri ya. Nampak tak ada alif lam kat sini? Okey, ini kitab oleh Imam Al-Baihaqi. Okey, tahqiq Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami. Okey. Nampak ya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Satu poin untuk kita pertimbangkan. Profesor Dr. Haris Ismail, dia angkat bakul bahawa dia sekolah agama ya, Al-Mansur di Penang. Kemudian dia ada pengajian agama di Universiti Melaya. Meskipun pengajian agama tu saya dah cek, tak perlu ada asas dalam bahasa Arab. Okey, dan kemudiannya dia juga telah bertalaki selama 4 tahun dalam satu kitab yang tak nak sebut lah kan. Okey, jadi dia ni banyaklah pengajian agama. Sementara saya ni, okey, sekolah Katolik, sekolah Kristian, St. John di Bukit Nanas tu. Okey, lepas tu tak ada pengajian formal di mana-mana institusi tentang subjek agama. Okey, macam mana orang sekolah agama tak boleh kenal, tak boleh nampak benda ni? Macam mana orang sekolah agama tak boleh nampak ada perbezaan dari sudut pembarisan ya? Okay, dari sudut tashkilnya ni, kenapa dia tak boleh nampak? Sama ada dia betul-betul buta huruf atau dia nampak tapi dia hendak menipu kepada para penontonnya sendiri. Dia hendak menipu para penontonnya sendiri bahawa kononnya saya ubah. Dia perasan. Mula-mula dia tak perasan lah kot. Mula-mula dia tak perasan. Tapi bila saya dah highlight, dia pun macam, alamak, kena setempek kat aku. Tapi macam mana? Okey, kita buat-buat lah. Kita buat-buat bahawa itu adalah kata-kata Imam Abu Syamah. Padahal bukan. Memang buku oleh Imam Abu Syamah. Okey, memang oleh Imam Abu Syamah, wafat 665 Hijrah, tapi Imam Abu Syamah menukil kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Bila dah kultu ni, barulah aku berkata, barulah Abu Syamah berkata. Macam mana budak sekolah agama boleh tak faham benda ni? Sama ada dia tak pernah baca kitab, tak kerti baca kitab, ataupun dia tahu tapi dia sengaja nak menipu, dia sengaja nak bermain kotor, atau kedua-duanya boleh tak? Kedua-duanya boleh tak? Kan? Kemudiannya benda ni, okey, yang ini saya guna Microsoft Word lah supaya saya boleh copy and paste kan. Okey. Yang ini ni daripada muka surat 361. Saya dah kata dalam video asal, cuba tengok barisnya yang berbeza-beza tu, spot the difference. Okey. Ini daripada muka surat 373. Okey, ini yang saya copy and paste tadi.
Okey, ini 2 sebiji. Maknanya saya copy and paste daripada kitab Abu Syamah, di mana bukan kata-kata Abu Syamah, tetapi Imam Abu Syamah menukil kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Dan ketika menukil itu, beliau sendiri telah tertukar tertib ini antara ijma' asar ijma'. Akan tetapi penukaran tersebut tidaklah menukar hukum maksud, kerana dalam bidang periwayatan ini ada sesuatu yang disebut sebagai riwayat maklub. Apatah lagi setiapnya dihubungi dengan au. Jika dalam video asal tu menjawab fitnah Dr. Haris itu, saya telah tunjuk hadis dalam Sahih Bukhari yang berbeza dengan hadis dalam matan dalam Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan sebagainya. Itu menggunakan waw. Waw itu pun boleh tukar ya. Kalau au ni bermaksud atau, ianya lebihlah longgar kalau hendak ditukar. Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak faham lagi, saya surrender lah. Kalau tak faham lagi, saya surrender. Dah tak tahu nak tunjuk macam mana lagi. Tetapi tak mengapa, daripada video asal saya ya, yang menjawab itu, okey, yang menjawab fitnah, okey, semua setakat ni semua penonton faham. Bahkan ada juga yang berkata saya ni ada kes untuk bawa ke mahkamah. Okey, sebab ada kes. Okey, sebab bukti yang saya tunjukkan sangat jelas. Tetapi objektif saya ialah untuk memandaikan umat. Bukan siapa menang kalah di mahkamah, tetapi untuk memandaikan umat dan juga untuk menjadikan ia sebagai satu diskusi ilmiah. Alright. Bab nak twist dan spin serta membina naratif sememangnya kepakaran Kapten Hafiz. Okey, jadi kita telah lihat ya, daripada awal ni sampai ke sini, siapakah yang sebenarnya twist, siapakah yang sebenarnya spin. Okey. Kita tunggu jawapan Kapten Hafiz berkenaan pertambahan agama di dalam terjemahan kata-kata Imam Syafi'i pula, seperti yang telah dibongkar dalam video ini. Sila tunggu sebab kami semua pun sedang menunggu anda menjawab pelbagai penipuan, pelbagai pendustaan, pelbagai kesilapan yang anda lakukan daripada video saya ni. Daripada video pertama yang saya kritik ni sampai sekarang ada berapa video ni Ini playlist 28 video. Okey, jika saya muat naik video ni 29 lah dah. Okey, bila nak jawab ni? Wahai Dr. Haris, bila nak jawab ni? Okey, yang ini ni adalah jawab. Dia kata apa? Pasal fotografi ni satu dunia salah. Okey, the world wide web is wrong, satu dunia salah. Dia tak nak mengaku salah, tapi satu dunia yang salah. Okey. Banyak yang dia sendiri tak ada jawab. Okey, yang perkataan agama yang katanya sepatutnya dalam kurungan itu yang dia nak bising-bisingkan. Padahal sekarang ni dah 42 minit. Okey, saya ada satu video saya nak mainkan, tapi tak apalah, nanti panjang sangat pula kan. Nanti dia kata 2-3 kali orang view pula kan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, alright. Kita akan lihat bagaimana beliau akan twist lagi. Tak ada twist ya, saya cerita lurus saja. Siapa yang bermain jijik, kotor dan najis, Kapten boleh tanya pada diri sendiri. Dah tanya dah. Nampaknya kembali kepada Profesor Dr. Haris Ismail. Okey, ada satu komen yang beliau pin kat sini ya. Asalnya ditulis oleh channel Hati Suci, kemudian pin by Dr. Haris lah. Okey, yang sekali lagi lah bincang algoritma YouTube lah, kekerapan upload video lah, jumlah video lah. Saya ada 500, PI ada 200, bla 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 bla. Nampak sangat they are feeling the pressure. They are feeling the heat. Okey, kepada para penyokong Profesor Dr. Haris Ismail yang mengkritik saya, kononnya saya dah tak ada cerita lain, akhirnya kritik pada view. Nampak tak? View ni sangat penting. Sampai-sampai Dr. Haris pun pin kepada apa yang ditulis oleh channel Hati Suci. Seandainya view itu tak ada nilai apa-apa pun, tak ada apa pun, apa kisah? Apa nak layan? Tapi layan sampai kena cerita 2 minggu lepas, tak ada video kan. Okey, bla bla bla. Kemudian pin pula yang ini. Nampak sangat Profesor Dr. Haris Ismail memang sedang merasai video-videonya yang tak laku, yang sudah semakin tidak dilayan. Okey, dan ini kemudiannya turut disokong oleh para penyokong saluran YouTube yang tinggal sikit-sikit je lah kan. Yang tinggal sikit-sikit tu saja. Ni Ibnu Yusuf.
Kan? Halo Ibn Yusuf, Tok Guru kau dah betulkan lah. Imam Syambas menjadi Imam Abu Syamah. Kau tak nak betulkan ke? Okey. Support Doc dari belakang melalui komen-komen di YouTube. Kata Hafiz Soda Karya Rabak, jenis hati tisu, gagal mengawal emosi. Siapa yang tak boleh tak payah kawal emosi sampai bagi posting yang sebegini ni? Okey, siapa yang koyak sampai posting begini ni? Okey. Jadi dengan Ana je pin komen ini, membela jumlah view apa semua ni, bererti Dr. Haris Ismail memang sedang merasai, he is feeling the heat, yang para pengikutnya semakin berkurang, para penyokongnya semakin berkurang. Kita sebut Alhamdulillah. Saya bukan nak suruh para pengikutnya ikut channel saya tak pernah minta subscribe pun, tapi sekurang-kurangnya janganlah menzalimi diri sendiri, janganlah menghina diri sendiri dengan menjadi pengikut kepada Dr. Haris Ismail dan juga saluran YouTube-nya. Baik tuan-tuan dan puan, sudah pun 45 minit, sehingga sini saja dahulu. Ada apa-apa lagi kat komen? Tak ada kan? Okey. Jadi yang ini tak apa, kita tunggu dia sendiri jawab ya. Kita tunggu dia sendiri jawab. Dia bukan sekadar ni tau. Dalam Al-Quran pun, terjemahan Al-Quran pun dia tokok tambah. Ada terjemahan yang tak ada dalam tu, dan ada juga yang dia tokok tambah. Hadis-hadis yang tak ada asal usulnya pun dia kemukakan. Okey. Jadi kita agama yang dikata patutnya dalam kurungan itu dia nak bising. Alright. Padahal yang lain tak ada. Jadi setakat ini sehingga 3 video yang dimuat naik bersama satu posting ini. Sebenarnya mungkin ada beberapa posting lagi oleh Profesor Dr. Haris Ismail. Beliau belum lagi dapat mengemukakan satu kritikan yang benar-benar kita dapat pay attention, benar-benar berbaloi, benar-benar yang saya pun kita kena buat revision serta-merta ni daripada buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Dan tentang buku itu pun jumlah downloadnya akhir-akhir ni semakin bertambah. Yang itu saya tak payah tunjuk lah, nanti orang kata riak pula kan. Jadi ucapan terima kasih kepada Dr. Haris Ismail dalam bukannya ratus, bukan ribu, bukan belas, tapi dalam berpuluh yang download buku itu. Belum ada lagi yang memberi komen-komen kesalahan seperti mana yang cuba ditunjukkan oleh Dr. Haris. Tetapi kita ni masih bersikap terbuka. Nobody is perfect. Seandainya Dr. Haris dalam saluran itu yang Putra Insight dapat mengemukakan kesilapan dalam buku itu yang betul-betul layak diberi perhatian, saya pun akan memberi perhatian, dan saya juga akan ucapkan jazakallahu khairan atas tunjuk ajar ataupun petunjukan yang betul-betul menunjukkan kesalahan dalam buku itu. Sekadar apa yang ada, kesian. Apa sah asyik mata ni aja. Okey, sekadar ini ya, part 1, part 2, part 3, tak ada apalah sebenarnya ya, tak ada apa pun. Dia hanya membesar-besarkan perkara yang kecil. Okey tuan-tuan dan puan, sehingga sini sahaja dahulu. Kita tak boleh lupakan ya Imam Syambas ni. Alright, saya tutup dengan gambar Imam Syambas ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Okey, result dah keluar ke? By the time anda tengok ni, belum ke anda tengok bila dah keluar? Boleh saja bila-bila pun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.